Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hai semua. Selamat datang ke channel Cikgu Zurina. Pada hari ini, cikgu akan mengajar atau membincangkan soalan nombor 4 iaitu Bahasa Melayu Standard yang terdapat dalam Bahasa Melayu Kertas 2. Baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan, kita lihat dulu apakah standard kandungan. Standard kandungan ialah 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra. Seterusnya, kita lihat pula apakah standard pembelajaran. Standard pembelajaran ialah 4.1.1 iaitu memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Baik, soalan Bahasa Melayu Standard terdapat dalam Bahasa Melayu Kertas 2, iaitu di bahagian A dan di bawah aspek sistem dan aplikasi bahasa. Dan soalan Bahasa Melayu Standard ini ialah soalan nombor 4. Atau menjawab soalan Bahasa Melayu Standard ini memerlukan kita membuat pertukaran atau mengalih bahasa dari Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard. Jadi, apakah sumber prosa tradisional atau teks Bahasa Melayu Klasik yang digunakan untuk mengalih bahasa atau menukarkan kepada Bahasa Melayu Standard? Teks Bahasa Melayu Klasik yang mengandungi prosa tradisional. Yang pertama ialah Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, iaitu antologi yang dipelajari di tingkatan 4. Dan di dalam buku ini terdapat prosa klasik yang bertajuk Kepimpinan Melalui Teladan. Seterusnya, satu lagi sumber teks Bahasa Melayu Klasik ialah Sejadah Rindu, iaitu antologi yang dipelajari di tingkatan 5. Dalam buku ini terdapat prosa klasik yang bertajuk Burung Terbang Dipipiskan Lada. Mari kita lihat pula apakah format baru pentadsiran mulai 2021 bagi soalan 4 Bahasa Melayu Standard. Baik, inilah dia format baru pentadsiran Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia mulai tahun 2021, iaitu soalan 4 Bahasa Melayu Standard. Yang pertama ialah menukarkan bahan teks klasik atau lama kepada Bahasa Melayu moden atau standard. Yang kedua, bahan diambil daripada teks Komsas tingkatan 4 dan 5, iaitu prosa klasik bertajuk Kepimpinan Melalui Teladan dalam buku Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, dan prosa klasik bertajuk Burung Terbang Dipipiskan Lada dalam Antologi Sejadah Rindu tingkatan 5. Baik, seterusnya panjang petikan atau bahan antara 50 hingga 60 patah perkataan. Yang keempat, calon tidak perlu mengubah bentuk dan maksud asal petikan atau bahan. Contohnya cakap ajuk tidak ditukar kepada cakap pindah. Baik, seterusnya, bentuk skema pemakahan ialah holistik, holistik. Dan yang akhir sekali, jumlah markah tidak tetap, iaitu bergantung pada kehendak soalan. Baiklah, sekarang jom kita belajar teknik alih Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Standard. Kita lihat dulu apakah ciri-ciri Bahasa Melayu Klasik. Baik, yang pertama ialah
ayatnya panjang, berulang-ulang dan berbelit-belit. Mari kita lihat contohnya. Baik, inilah dia contoh teks bahasa Melayu klasik atau lama ya. Cikgu akan bacakan contohnya. Tatkala itu Kertalasari sudah datang dari Daha, terlalu banyak beroleh harta daripada emas dan perak dan pakaian dan pitis berpuluh-puluh juta dan orang banyak dicurinya. Baiklah, inilah kita lihat tadi ya, ayatnya panjang, berulang-ulang ya. Contoh perkataan dan diulang sebanyak 4 kali dan agak berbelit-belit ceritanya ya. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimanakah bahasa Melayu ini apabila ditukarkan atau dialih dalam bahasa Melayu standard atau moden. Baik, inilah dia ya. Bahasa Melayu standard yang sudah dialihkan. Baik, cikgu bacakan. Pada masa itu, Kertalasari yang datang dari Daha telah mencuri harta yang berupa emas, perak, juga pakaian dan wang berpuluh-puluh juta yang telah dicurinya daripada orang ramai. Ya. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang kedua iaitu terdapat banyak ayat pasif. Baik, contohnya ialah maka oleh hang tuah diparang kepala 2 orang yang mengamuk itu sehingga terbelah 2. Baik, bila dialihkan dalam bahasa Melayu standard atau moden, ayat pasif tersebut menjadi ayat aktif iaitu hang tuah memarang kepala 2 orang yang mengamuk itu sehingga terbelah 2. Baik, sepatutnya bentuk ayat bahasa Melayu klasik ini ya, iaitu ayat pasif ini tidak perlu ditukar atau dialihkan. Namun jika bentuknya sukar untuk dialih atau ditukar, maka kita boleh buat penukaran ayat itu menjadi ayat aktif, iaitu hang tuah memarang kepala 2 orang yang mengamuk itu sehingga terbelah 2 ya. Jadi di sini imbuhan menunjukkan ciri ayat aktif. Baik, yang seterusnya ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang ketiga ialah terdapat banyak ayat bersusunan songsang ya. Baik, contohnya hendaklah dipeliharakan kamu sekalian dan dia. Baik, kebanyakan ayat bahasa Melayu klasik ini bersusunan songsang. Ya, berbeza dengan bahasa Melayu standard, walaupun terdapat ayat bersusunan songsang, juga terdapat ayat bersusunan biasa. Seperti juga bentuk ayat pasif tadi ya. Sepatutnya ayat yang bersusunan songsang ini tidak perlu ditukar kepada susunan biasa bentuknya. Namun jika ayat tersebut ya, kita lihat rangkai kata atau frasanya tidak berbentuk susunan biasa, maka kita tukarkan kepada ayat bersusunan biasa supaya lebih mudah difahami. Baik, kita tengok ya, apakah contoh dalam bahasa Melayu standard atau moden. Baik, kamu semua hendaklah memeliharanya. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula bagaimana cara atau teknik alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, yang pertama ya, apa yang perlu kita lakukan ialah baca dan fahamkan petikan bahasa Melayu klasik untuk mengetahui maksud keseluruhannya. Ya, jadi di sini kita perlu fahamkan petikan bahasa Melayu klasik ya, dan juga perlu tahu atau mengetahui maksud keseluruhannya. Baik, bagaimana untuk kita lebih faham dan lebih mengetahui maksud keseluruhannya? Jadi hanyalah dengan merujuk kepada 2 teks sahaja, iaitu
kepimpinan melalui teladan yang terdapat dalam buku antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Dan satu lagi ialah Burung Terbang Dipipiskan Lada yang terdapat dalam buku antologi Sejadah Rindu di tingkatan 5. Jadi pasti ya, apabila kita membaca kedua-dua teks ini dengan teliti, sudah pasti kita dapat mengetahui maksud keseluruhan teks tersebut. Baiklah, sekarang kita lihat apakah teknik alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard seterusnya ya. Baik, yang kedua ialah kenali watak dan peranannya. Ya, dalam teks bahasa Melayu klasik terdapat banyak watak ya, dan ada peranan masing-masing. Dan nama watak tidak boleh diubah ya. Tidak boleh diubah jika namanya sudah dinyatakan sedemikian dalam watak tersebut, maka kita kena gunakan sepenuhnya ya. Mari kita lihat contoh watak dan peranan dalam teks bahasa Melayu klasik. Contohnya, berapa lamanya didengar oleh Patih Gajah Mada. Baik, lihat ya, Patih Gajah Mada itu ialah watak penting dalam cerita tersebut dan dia peranannya sebagai Perdana Menteri kerana ada gelaran Patih. Baik, Patih di sini bermaksud Perdana Menteri. Ya, jadi apabila ditukarkan kepada bahasa Melayu standard, namanya tetap dikekalkan ya. Baik, kita lihat. Tidak beberapa lama kemudian didengar oleh Patih Gajah Mada. Jadi nama tersebut tetap digunakan dalam bahasa Melayu standard. Kita teruskan lagi ya. Teknik yang ketiga, alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baik, yang ketiga ialah kosakata bahasa istana mestilah dikekalkan ya. Dikekalkan maksudnya tidak boleh diubah. Jadi jika ada bahasa istana yang digunakan, kita mesti gunakan. Kita tidak perlu tukar kepada bahasa Melayu standard. Ya, mari kita tengok apakah contoh bahasa istana yang sering terdapat dalam teks bahasa Melayu klasik. Ya, contohnya santap, beradu, bersiram, gering, berangkat, limpah, merafak. Ya, jadi kita lihat maksudnya dalam bahasa Melayu standard. Maksudnya saja ya. Baik, apakah maksudnya? Baik, untuk santap bermaksud makan. Beradu maksudnya tidur. Bersiram, mandi. Gering, sakit. Berangkat, datang. Limpah, izin. Merafak, mengangkat. Baik, ini adalah antara contoh kosakata bahasa istana ya. Dan jadi bila kita tukarkan kepada bahasa Melayu standard, kita tidak boleh menggunakan kosakata dalam bahasa Melayu standard ya. Ini hanya sekadar maksud sahaja. Ya. Baiklah, kita teruskan lagi kepada teknik yang keempat pula ya, iaitu nama tempat. Nama tempat atau latar tempat mestilah dikekalkan. Ya, tidak boleh diubah. Baik, kita lihat apakah contoh latar tempat ya. Baik, di sini contohnya sedang negeri daha Patih alahkan ya. Baik, jadi kita bila ditukar dalam bahasa Melayu standard ya, bila dialihkan akan menjadi sebeginilah. Sedangkan negeri Daha dapat Patih kalahkan. Jadi nama negeri Daha itu perlu dikekalkan dalam bahasa Melayu standard ya. Baiklah, seterusnya kita lihat lagi apakah teknik alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baik, yang kelima ialah susunan ayat dan tanda baca dalam petikan mestilah dikekalkan, tidak boleh diubah ya.
Baik, jadi kita lihat apakah contoh susunan ayat dan tanda baca dalam petikan bahasa Melayu klasik. Ya, cuba lihat ya, ada tanda pembuka dan tanda penutup ya. Kemudian tanda baca di sini ialah tanda ni ya, soal ya. Baik, contoh ayat tersebut. Siapa yang menyuruh membunuh bapakku itu supaya negeri Majapahit ini habis ku binasakan. Baik, kita lihat dalam bahasa Melayu standard. Kita kekalkan ya tanda baca ini ya, pembuka, penutup dan tanda soal. Juga susunan ayatnya. Ya. Baik, kita bacakan dulu ya. Siapakah yang menyuruh membunuh bapakku supaya negeri Majapahit ini habis ku binasakan? Baik, jadi susunannya begini ya. Kita tidak boleh alihkan atau tukarkan bahagian predikat ke bahagian subjek atau bahagian subjek ke bahagian predikat. Ya, kerana bentuk bahasa Melayu klasik sepatutnya dikekalkan. Ya, baiklah. Kita teruskan lagi ya kepada teknik yang seterusnya, iaitu yang keenam, kata pangkal ayat hendaklah digugurkan atau digantikan dengan penanda wacana yang sesuai ya. Baik, kata pangkal ayat ni ialah kata di hadapan. Biasanya kalau dalam bahasa Melayu standard atau moden kita sebut penanda wacana ya. Jadi dalam bahasa Melayu klasik banyak terdapat kata pangkal ayat. Jadi kata pangkal ayat itu sebenarnya tidak sesuai apabila dialih ke dalam bahasa Melayu standard. Jadi hendaklah digugurkan ya, atau digantikan dengan penanda wacana yang sesuai. Baik, mari kita lihat apakah contoh kata pangkal ayat teks bahasa Melayu klasik. Ini dia. Contohnya sebermula, al-kisah, hatta, adapun, maka, kalakian, syahdan, arakian. Jadi kata pangkal ayat ini berada di hadapan, di bahagian hadapan sekali. Maka sebab itulah huruf pertamanya huruf besar ya. Baik, jadi tak perlu kita tulis semula apabila kita menukar atau mengalih ke dalam bahasa Melayu standard ya. Baik, kita lihat contoh. Inilah contohnya ya. Maka tidaklah jadi sial menyerang Melaka sebab mati Chow Pandan itu. Jadi kata pangkal ayat di sini ialah maka ya, maka. Baik, apabila dialihkan ke dalam bahasa Melayu standard sudah hilang ya, maka sudah digugurkan. Jadi kita mulakan dengan perkataan siam. Siam tidak jadi untuk menyerang Melaka disebabkan kematian Chow Pandan itu. Ya, Chow Pandan ni nama watak bagi siam ya. Jadi kita tengok ya, maka tidak lagi digunakan apabila kita alih ke dalam bahasa Melayu standard. Baik, kita lihat lagi ya, apakah teknik alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, yang ketujuh. Kata partikel pun, ya, pun dan lah hendaklah digugurkan. Baik, jadi bila terdapat perkataan ini di dalam teks bahasa Melayu klasik, kita hendaklah gugurkan apabila kita mengalihkan ke dalam bahasa Melayu standard ya. Baiklah, mari kita lihat contoh. Contohnya, maka seketika itu pun berputeralah tuan puteri itu seorang anak laki-laki. Baik, jadi di situ ya, cikgu dah tanda ya, kataan pun dan lah. Jadi bila kita alihkan atau tukar kepada bahasa Melayu standard, maka tiada lagi kataan pun dan lah ya. Baik, tidak beberapa lama kemudian
Tuan Putri melahirkan seorang anak lelaki. Jadi kata partikel pun dan lah sudah digugurkan, ya. Baik, kita teruskan lagi dengan teknik yang berikutnya, iaitu yang ke-8. Kata ganti nama diri hendaklah dikekalkan, tidak boleh diubah, ya. Baik, kata ganti nama diri bagi watak-watak dalam teks bahasa Melayu klasik, ya. Kita lihat apakah contohnya. Ya, kita sudah biasa dengan perkataan baginda, beta, permaisuri, bonda, adinda, kekanda, ananda, pati. Jadi semua itu merupakan kata ganti nama diri, ya, bagi golongan istana, ya, atau golongan raja. Baik, jadi apabila kita menukar kepada bahasa Melayu standard, kata ganti nama diri ini hendaklah dikekalkan. Baik, mari kita lihat contohnya, ya. Maka baginda memberi titah kepada Bentara Sri Amerta, menyuruh berkata kepada Tun Perak. Baiklah, apabila dialihkan ke bahasa Melayu standard, kita lihat, ya, masih kataan baginda kata ganti nama diri baginda dikekalkan, ya. Baik, tadi kita dah belajar kata pangkal ayat seperti maka tidak perlu lagi digunakan semasa mengalih ke dalam bahasa Melayu standard. Baik, kita bacakan contoh jawapannya, ya, dalam bahasa Melayu standard. Baginda menitahkan Bentara Sri Amerta supaya memanggil Tun Perak menghadap. Baiklah, seterusnya teknik alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard ialah yang ke-9, ya, iaitu jangan membuat ulasan atau mentafsir kerana boleh berlaku tokok tambah, isi atau fakta, ya. Jadi kita hanya membuat alih bahasa berdasarkan ayat bahasa Melayu klasik yang diberikan sahaja, dan jangan sesekali membuat ulasan atau mentafsir, ya, kerana dibimbang akan berlaku tokok tambah, isi atau fakta yang lain. Baiklah, seterusnya yang ke-10 pula, keseluruhan teks hendaklah dialih bahasakan, ya. Jadi jangan tinggal, ya, jangan tinggalkan mana-mana perkataan, frasa atau ayat, ya. Jadi kamu dinasihatkan mengalihkan keseluruhan teks tersebut, ya. Jangan tinggalkan mana-mana perkataan, frasa atau ayat. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh petikan, ya. Contoh petikan bahasa Melayu klasik dan arahan soalan. Baik, inilah dia contoh soalan 4 bahasa Melayu standard. Baik, cikgu bacakan arahan soalan dahulu, ya. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian, tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Baik, ini contoh petikannya, ya. Cikgu bacakan. Maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Maka sembah Temenggung, daulat tuanku Shah Alam, batik menyuruh orang berkawal semalam tadi. Seorang pun tak bertemu. Batik hamba itu pun hairanlah akan penjurit itu. Maka titah baginda, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu? Baik, petikan teks klasik ini, ya, dia ambil atau dipetik daripada kepimpinan melalui teladan dalam antologi jaket kulit kijang dari Istanbul, ya. Baik, kita lihat di sini, ya, ada banyak kata pangkal ayat, contoh maka, kemudian kata partikel pun, ya, pun, lah pun ada juga, ya. Baik, kita tengok.
Ya, antara yang ya marker ada berapa? Ada 4 ya. Jadi bila kita menulis nanti kita tidak perlu lagi menggunakan perkataan marker. Baik lagi pun 1 2 3. Baik, perkataan pun ada 3. Jadi bila ditukarkan nanti tidak perlu lagi digunakan. Dan satu lagi ialah lah ya, hairan lah. Tidak perlu lagi digunakan lah itu ya. Baiklah, sekarang kita lihat ya ayat-ayat dalam bahasa Melayu klasik dan bagaimana ditukarkan atau dialihkan dalam bahasa Melayu standard. Baiklah, pada bahagian pertama teks tersebut ya, inilah ayatnya. Maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tidakkah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Baik, apabila ditukarkan dalam bahasa Melayu standard, jadi begini ya. Baginda berasa hairan lalu bertitah kepada Temenggung. Wahai Temenggung, mengapakah tidak mengarahkan pengawal untuk berkawal tadi? Baiklah, seterusnya kita lihat pula baris berikutnya ya. Maka sembah Temenggung, daulat tuanku Shah Alam, Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi, seorang pun tak ketemu. Patik hamba itu pun hairanlah akan penjurit itu. Baik, apabila dialih dalam bahasa Melayu standard, begini bunyinya. Sembah Temenggung, daulat tuanku Shah Alam, Patik menyuruh pengawal berkawal pada malam tadi. Tetapi tiada seorang yang bertemu dengan perompak itu. Patik amat hairan dengan perompak itu. Baiklah, seterusnya ya, kita lihat pula baris yang akhir dalam bahasa Melayu klasiknya, iaitu maka titah baginda. Apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu? Baik, dalam bahasa Melayu standard begini bunyinya ya. Baginda bertitah. Bagaimana cara perompak itu dapat mencurinya? Ya, jadi itulah contoh atau cadangan jawapan dalam bahasa Melayu standard ya. Demikian tadi perkongsian cikgu tentang soalan bahasa Melayu standard. Semoga memberikan manfaat kepada semua. Sekiranya perkongsian cikgu ini menarik dan memberikan manfaat, silalah like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu sebagai tanda sokongan kepada cikgu untuk menghasilkan video yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Untuk itu, sekian dahulu daripada cikgu. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.